Hai, Assalamualaikum. Video PMCC kali ini saya ingin berkongsi tentang tajuk 7 kesilapan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Okey, mengapa saya highlightkan ibu bapa? Kerana bagi saya, ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dan rapat dengan anak-anak. Dan ibu bapa juga sebenarnya diberi pilihan sama ada untuk memberi didikan yang bagaimana kepada anak-anak. Tetapi sebaliknya, anak-anak tidak diberi pilihan cara didikan yang bagaimana yang ingin mereka terima daripada ibu bapa. Okey, so di sini saya ingin berkongsi tentang 7 kesilapan. Yang pertama adalah dari segi permodelan. Okey, kita sebenarnya perlu tahu daripada kecil anak-anak kita ni perhatikan kita, cara kita membesarkan mereka, mendidik mereka, menegur mereka, memberi tindakan kepada mereka. Mereka lihat kita ni daripada kecil, mereka perhatikan kita dan mereka meniru secara tidak langsung. So bila besar mereka akan tiru. Kalau tingkah laku itu positif, maka positiflah tingkah laku anak kita. Kalau tingkah laku itu negatif, maka negatiflah juga. Yang kedua pula adalah dari segi teknologi. Okey, saya berdasarkan banyak sesi bimbingan saya daripada ibu bapa, saya lihat ibu bapa banyak berkongsi tentang punca anak mereka jadi ataupun membuat masalah sosial ni adalah disebabkan gadget, handphone. So handphone ni ataupun gadget ni adalah satu keperluan di masa sekarang, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita perlu pantau anak-anak kita menggunakan gadget ni, dan kita tidak perlu menjadikan gadget ini sebagai pengganti kita semasa kita sedang sibuk bekerja dan sebagainya. Kita perlu tahu gadget ini adalah sesuatu, walaupun gadget ni kecil, tapi dia boleh memberikan sesuatu kesan negatif yang paling besar dalam diri anak-anak kita. Yang ketiga adalah dari segi hukuman. So bila anak-anak kita ni buat masalah, tak kiralah masalah apa pun, kita perlu tahu hukuman yang bagaimana kita perlu bagi kepada anak-anak kita, sama ada hukuman yang positif ataupun negatif. So selepas kita memberikan hukuman, contohnya lah anak-anak kita ni ada buat masalah, contoh dekat sekolah, ponteng sekolah dan sebagainya, kita perlu tahu hukuman yang sebagaimana kita perlu bagi. Dan apabila kita memberi hukuman, kita perlulah menjelaskan mengapa kita perlu ataupun kita bagi hukuman tu kepada mereka. Yang keempat adalah dari segi masa. Kesilapan ibu bapa masa kini adalah mereka kurang meluangkan masa dengan anak-anak mereka. Mungkin mereka busy dengan kerja dan sebagainya, ataupun mungkin mereka culas dengan tanggungjawab mereka dan sebagainya. So di sini masa adalah sangat penting. Dalam satu hari tu kita perlu luangkan masa dengan anak-anak kita. Kan kita perlu tanya khabar mereka, kita perlu tanya kesihatan mereka dan sebagainya. Kita perlu tahu aktiviti mereka pada hari itu. Secara tak langsung anak-anak akan menjadi rapat dengan kita, akan mudah mesra dengan kita dan tidak pasif. Okey, yang kelima adalah dari segi dorongan. Okey, bagi saya dorongan ni adalah sangat penting. Sesiapa sahaja dekat dunia ni, diorang sangat-sangat perlukan sokongan daripada orang-orang sekeliling. Anak-anak pula, mereka perlukan dorongan ataupun sokongan daripada ibu bapa mereka, kerana ibu bapa ni insan yang paling diorang rapat, insan yang dekat dengan diorang. So tidak kiralah apa-apa situasi ataupun masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, kita perlulah memberikan dorongan, sokongan yang positif kepada anak-anak kita. Tetapi kalau anak-anak kita melakukan sesuatu kesalahan ataupun tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita janganlah pula memarahinya. Sebaliknya, kita memberikan kata-kata membangun, kata-kata motivasi kepada mereka agar mereka perbaikinya dan tidak melakukan lagi kesalahan itu. Yang seterusnya, yang keenam adalah berhenti membuat perbandingan. Okey, ibu bapa saya rasa dah boleh stop dah kot untuk membanding-bandingkan anak ni. Dia sebenarnya, perbandingan ni sebenarnya budaya orang dulu-dulu. So ianya secara turun-temurun turun ke zaman sekarang ni pun
terjadi juga benda ni, terjadi juga perkara perbandingan ni. So anak-anak sebenarnya tak suka mak ayah ni membanding-bandingkan mereka dengan orang lain, terutama dengan adik-beradik sendiri. Mereka tak suka. So ibu bapa dah perlu stop kot, dan mungkin ibu bapa perlu cari jalan yang lain, cara yang lain untuk tidak membandingkan anak-anak mereka. Mungkin mereka boleh mencari kelebihan anak-anak mereka dan sebagainya. Okey, yang terakhir, yang ketujuh adalah dari segi agama. Bagi saya agama ni sangat-sangat penting. Dalam apa jua perkara kat dunia ni, kita perlu first kali kita perlu ingat agama. Kita perlu patuh dengan agama. So kalau agama ni tidak diberikan secukupnya kepada anak-anak ni kurang terima didikan agama daripada ibu bapa, mereka mudah tergelincir, mereka mudah membuat masalah dan sebagainya, kerana mereka tiada pegangan yang secukupnya dalam diri mereka. Rohani mereka tidak dipenuhkan secukupnya. So apabila mereka tidak mendapat secukupnya, mereka mudah mencari jalan yang lain. Mereka mudah mengisi kekosongan hati mereka tu dengan cara yang lain. Okey, itu saja 7 kesilapan ibu bapa berdasarkan pengalaman saya lah. Saya ada memberikan beberapa sesi bimbingan kepada ibu bapa sepanjang saya bekerja di sini. So itu adalah pengalaman saya berdasarkan apa yang di-highlightkan oleh ibu bapa tentang kesalahan-kesalahan mereka yang mereka buat sepanjang mereka membesarkan ataupun mendidik anak mereka. Saya harap video kali ini dapat memberi informasi kepada ibu bapa di luar sana, dan kita lebih bermuhasabah diri, dan kita boleh memperbaiki diri kita untuk mendidik anak kita selepas ini dengan lebih baik. Sekian saja. Assalamualaikum.